mempunyai gasing-gasing yang tersendiri. Antaranya adalah gasing leper. Gasing dari negeri Terengganu adalah gasing leper. Gasing leper berbeza berbanding dengan gasing-gasing yang lain. Ianya kerana saiz gasing leper agak besar, bulat dan berbentuk leper jika dibandingkan dengan gasing yang lain. Gasing leper diperbuat daripada pelbagai jenis kayu seperti meranti, cengal merbau dan keranji. Kayu-kayu yang digunakan untuk membuat gasing tersebut haruslah mempunyai kepadatan serta kekuatan dalam ketahanan kayu itu sendiri. Cara permainan ini dimainkan adalah seakan-akan sama dengan permainan gasing-gasing yang lain, tetapi yang menjadi kelainannya ialah selepas gasing tersebut dipusingkan, akan dicedok dengan penyodok dan akan dipindahkan ke atas pinggan kaca yang diletakkan sedikit minyak bagi melicinkan pusingan tersebut. Selalunya, gasing akan dipusingkan sendirian atau dibangkah oleh pihak lawan. Sekiranya gasing tersebut masih berpusing, ianya akan diambil dengan menggunakan penyodok gasing dan diletakkan di tempat yang telah dihaskan. Ini saya akan menceritakan tentang gasing buah pinang. Gasing buah pinang ini adalah terkenal pada zaman 70-an dan 80-an. Gasing pinang biasanya dihasilkan dengan menggunakan buah pinang yang masih muda dan agak lembut. Untuk menghasilkannya, buah pinang muda akan dipilih dan kulit sabunya dikupas untuk mendapatkan biji benihnya. Biji benihnya atau pula kemudiannya akan diambil dan batang kayu pulat atau lidi buluh akan dijadikan paksi dengan dipasah di bahagian tengahnya menemui biji buah pinang tersebut. Ataupun pada zaman kini kita menggunakan paku. Selepas itu batang kayu bahagian bawah itu akan ditajamkan seperti pensel yang digunakan untuk gasing buku benang. Untuk memusingkan gasing, tali setebal 1.75 cm dan sepanjang 3 hingga 5 meter dilekatkan pada jambulnya hingga meliputi seluruh permukaan gasing. Gasing toil merupakan sejenis gasing yang berbentuk tinggi dengan berat sekitar 0.6 kg. Gasing toil juga mempunyai lilitan sekitar 36 cm dengan ketinggian sekitar 12 cm. Gasing toil banyak dimainkan di Melaka. Ia dinamakan sebagai gasing toyol kerana dianggap seperti toyol yang sering mengganggu, mengacau dan mencuri. Begitu jugalah pusingan gasing ini yang digunakan untuk mengganggu, mengacau, mencuri ruang masa dan mudah bergeser dengan gasing lain. Ketika dalam permainan, gasing toyol mestilah dipangkah dahulu. Jika tidak, ia akan mengganggu gasing-gasing lain. Pada masa kini, pemain gasing sering dimain di bahagian negeri Selangor dan juga negeri Sembilan dan dimulai digunakan sebagai pengacau. Gasing pangkah ini boleh ditemui di beberapa negeri seperti negeri Terengganu, Pahang, Kedah, Selangor dan lain-lain. Tetapi permainan ini sangat popular di kalangan masyarakat Kelantan. Gasing pangkah ini dikenali dengan gasing kuno oleh masyarakat Kelantan. Permainan ini dimainkan oleh pelbagai perangkat umur, kanak-kanak, orang dewasa dan orang tua. Adat atau cara permainan gasing pangkah ini ialah menggunakan 2 orang pemain. Pemain ini bermain di tempat yang khas. Kebiasaannya di tempat yang mempunyai tanah yang keras dan lapang. Kemudian pemain akan menjatuhkan dan melontar gasing mereka ke tanah. Pengakhiran permainan ini apabila salah satu gasing yang dipermainkan berhenti atau dikeluarkan dari gelanggang gasing yang telah ditetapkan. Gasing tradisional ini dibuat dengan menggunakan kayu. Struktur gasing pangkah ini sangat padat dan keras kerana diperbuat dari kayu merbau, ruh, meranti dan keranji. Kayu-kayu ini sangatlah bersesuaian untuk dijadikan gasing pangkah kerana kukuh selain mudah untuk didapati. Untuk mengetahui ciri-ciri gasing pangkah ini, kita boleh melihat pada bentuk gasing ini. Gasing ini yang sederhana dan berbentuk berembang. Berat gasing pangkah ini dianggarkan dalam 0.6 kg dengan diameter lebih kurang 30 cm dan tinggi 8 cm.
iaitu gasing lepeh Kelantan. Gasing lepeh Kelantan merupakan sejenis gasing yang sering dimainkan di Kelantan. Ia biasanya dimainkan mengikut lama tempoh ia berputar. Selain itu, gasing lepeh Kelantan juga merupakan sejenis gasing yang berbentuk rendah seperti piring dengan berat sekitar 8 kg. Ia mempunyai lilitan sekitar 46 cm dengan ketinggian sekitar 6 cm. Gasing ini disimpai berat dan itulah sebabnya ia mampu berpusing ligat dan laba. Simpaian gasing ini meliputi 60% berat asal gasing ini. Sehingga kini, ia masih dimainkan dan banyak terdapat dalam pasaran, tetapi harganya agak mahal. Gasing lang laut dahulunya mudah didapati di negeri Johor, pada masa kini mudah didapati di negeri Selangor. Bentuk gasing ini dipanggil sebagai petik-petik. Gasing ini hanya berbentuk sederhana dan dipanggil sebagai berebang dengan hanya berat sebanyak 0.6 kg sahaja. Gasing ini mempunyai lilitan sebanyak 30 cm dengan ketinggian 12 cm. Bentuk gasing ini agak tinggi manakala pataknya pula meruncing dan rata sehingga ke bahagian lilitan. Fungsi bentuk ini adalah seperti helang yang menyambar. Permainan gasing ini juga menggunakan kaedah yang sama seperti permainan gasing yang biasa. Kajian ini telah membantu saya menambah ilmu tentang gasing. Selama ini, saya hanya tahu satu jenis gasing sahaja dan tidak tahu bahawa setiap negeri sebenarnya ada gasing-gasingnya tersendiri. Kajian ini telah membantu saya menambah ilmu tentang gasing. Malah kajian ini juga membantu saya mempelajari cara bermain gasing dengan betul mengikut gasing dari negeri masing-masing. Saya telah mempelajari tentang keunikan gasing yang dimainkan di Malaysia, di mana saya dapat mengenal pasti asal-usul gasing yang terdapat di Malaysia dan juga cara bermain dan perbezaan gasing dari setiap negara. Permainan gasing ini amatlah baik untuk dimainkan antara sesama kerana permainan ini boleh membangkitkan semangat kebersamaan di antara kita. Kemahiran yang diperlukan untuk bermain gasing juga boleh dijadikan sebagai satu kebaikan di mana perkembangan kemahiran dan kebijaksanaan dalam mengatur strategi boleh diasah. Apa yang kita dapat pelajari sepanjang kajian gasing ini adalah tentang perpaduan. Kita boleh lihat dalam pertandingan gasing yang tidak mengira lapisan umur dan masyarakat dan melihat mereka menyusun strategi bersama-sama untuk memenangi perlawanan gasing. Ini adalah sangat penting untuk generasi akan datang supaya mereka dapat tahu tentang betapa pentingnya untuk ada semangat perpaduan untuk memastikan negara kita sentiasa aman dan harmoni. Saya memperoleh banyak manfaat dan impak positif apabila melakukan kajian ini, terutamanya dapat mempelajari, dapat menghayati dan dapat menghargai permainan tradisional yang dapat memupuk nilai kasih sayang antara sesuatu kaum dan sesuatu bangsa. Saya berharap agar masyarakat sekarang dapat meneruskan legasi permainan ini untuk masa akan datang dan permainan ini dapat dimainkan berterusan agar tidak kian pupus di telan zaman yang semakin hari semakin moden.